أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا إخلاص النية في القول والعمل. Sama-sama kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita niat dan ikhlas dalam kita menghadiri kuliah subuh pada pagi ini. Semoga dengan keberkatan niat dan ikhlas Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnianya serta inayahnya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita peluang untuk kita hidup di atas bumi Allah ini, meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan kewajipan-kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala fardukan ke atas kita untuk kita melakukannya, melaksanakannya dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita taufik, kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah di antara nikmat yang besar. Kerana apa? Kerana seseorang hamba itu tidak akan mampu melakukan apa jua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ketaatan itu adalah sekecil-kecil perkara. Tak akan mampu seorang hamba itu untuk melakukannya melainkan dengan taufik dan juga bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tak perlu pelik. Kalau contoh, kalau sebagai orang rumah dia dekat dengan surau, rumah dia dekat dengan masjid, tapi tak sampai juga kan, tak sampai juga. Sedangkan dia sihat walafiat, masa lapang pun ada, masa kosong free, tapi kenapa tak sampai juga? Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada dia taufik. Maka bila tak ada taufik, tidak mampulah seseorang hamba itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka kita bersyukur dengan nikmat taufik inilah dapat kita hadir pada pagi ini melaksanakan solat fardu subuh secara berjemaah. Kemudian setelah itu mendengar majlis ilmu, yang menghadiri majlis ilmu ini seperti mana yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana memberi pesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la an taghdu fata'allama baban min al-ilmi khairul laka min an tusalli alf raka'ah. Wahai Abu Dzar, kamu berpagi-pagian keluar menuntut satu bab daripada ilmu, kata Nabi, lebih baik daripada kamu melaksanakan solat sunat sebanyak 1000 rakaat. Masya-Allah azim. Bayangkan, belajar satu bab daripada ilmu, yang mana daripada sudut tempoh masa kadang-kadang tak sampai 5 minit pun. Tak sampai 5 minit dah belajar dah satu bab daripada ilmu. Lebih baik daripada solat sunat sebanyak 1000 rakaat, yang mana solat sunat 1000 rakaat ni kalau seseorang itu nak selesaikannya memerlukan kepada tempoh masa yang lama, kan? Memerlukan kepada tempoh masa yang lama. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita taufik untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah hari ini adalah merupakan hari pertama
kan hari pertama. Dan pada hari ini kita akan membahaskan buat sedikit ulang kaji lah. Ulang kaji berdasarkan daripada bab puasa, berdasarkan kitab Sulamut Taufiq. Sulamut Taufiq ini kalau nama panjang kitab ni adalah Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq, yang mana telah dikarang oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir, yang mana beliau ini adalah merupakan seorang yang terkenal di Hadramaut. Dan dikatakan beliau ni adalah di antara keturunan Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Dan kebiasaannya mereka menggelarnya sebagai Habib ataupun mereka memanggilnya sebagai Sayyid. Jadi beliau ni Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'lawi Al-Tarimi Al-Hadrami. Beliau ni lahir pada tahun 1191 Hijrah di Tarim. Kemudian banyaklah kitab yang telah beliau tulis, di antaranya adalah kitab ini, Sulamut Taufiq. Sulamut Taufiq dalam bentuk penulisan yang ringkas, membahaskan di dalamnya tentang ilmu-ilmu fardu ain, iaitu ilmu-ilmu yang diwajibkan ke atas setiap mukallaf untuk mengaji tentangnya. Yang mana ilmu fardu ain ini merangkumi kepada 3 perkara: ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Maka kitab Sulamut Taufiq ini dia membahaskan tentang ilmu apa ada di dalamnya, sebahagian daripada ilmu tauhid, sebahagian daripada ilmu fiqh dan juga sebahagian daripada ilmu tasawuf. Dibahaskan dalam ni tentang masalah-masalah yang ia merupakan fardu ain. Bila kita sebut fardu ain, maknanya apa? Maknanya menjadi kewajipan ke atas setiap individu yang mukallaf untuk belajar kitab ni. Dengan arti kata, kalau seseorang itu jahil, kalau seseorang itu tidak belajar ilmu-ilmu ini yang dibahaskan dalam kitab ini, yang mana ianya adalah ilmu fardu ain, kalau dia mati dalam keadaan dia tak belajar ilmu fardu ain, maka ditakuti dia itu akan dibimbangi, dia itu akan mati dalam keadaan fasik. Fasik ni apa? Fasik ni adalah orang yang mati dalam keadaan dia telah melakukan dosa besar. Walaupun kononnya tiap-tiap hari datang surau, tiap-tiap hari bersedekah, tapi dia tak belajar ilmu fardu ain, yang mana menjadi kefarduan ke atas dia sebagai seorang hamba Allah untuk dia belajar, tapi dia tak buat. Maka orang ini bayangkan, mati dalam keadaan melakukan dosa besar, macam seolah mati dalam keadaan melakukan dosa besar yang lain lah, kan? Maka sebab itulah pengarang ini, Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir, begitu jugalah ulama-ulama yang lain pun, usaha mereka untuk memastikan masyarakat belajar sekurang-kurangnya ilmu fardu ain. Usaha mereka untuk mengarang kitab ni supaya masyarakat dapat belajar tentang apakah ada perkara-perkara yang difardukan ke atas dia untuk dibelajar. Kebanyakan orang dia kata, Ustaz, ilmu fardu ain ni saya dah belajar di sekolah, kan? Saya dah belajar, anak saya pun belajar di sekolah kafah, anak saya pun belajar di sekolah pasti. Saya pun dah banyak kali dah dengar di sekolah menengah ilmu fardu ain. Kenapa saya nak belajar lagi sekarang? Jawapannya apa? Jawapannya, ilmu fardu ain yang kita belajar di sekolah itu tidak sama dengan ilmu fardu ain yang kita belajar daripada orang-orang yang telah mengambilnya secara bertalaqi, secara berguru, daripada tok guru, daripada syekh-syekh. Tak sama. Ilmu fardu ain yang dibahaskan dalam buku-buku teks sekolah itu tidak sama. Tidak sama. Dan banyak kalau diperhatikan, banyak masalah-masalah yang ia merupakan fardu ain tidak dibahaskan di dalam kitab-kitab, buku-buku yang menjadi silibus di sekolah-sekolah. Kadang-kadang yang mengajar kan, guru yang mengajar kalau di sekolah, guru yang mengajar ilmu fardu ain itu
dia bukan orang yang ada keahlian untuk mengajar. Dia bukan ada keahlian untuk mengajar. Kenapa? Kerana dia sendiri pun tidak mengambil ilmu fardu ain tersebut secara bertalaki daripada guru. Bila ditanya, kamu ada sanad ke? Kamu ada talaki ke? Ada belajar ilmu apa perbahasan ini secara bertalaki ke? Dia kata tak. Saya hanya baca saja. Nampak? Baca saja. Baca saja tidak memadai. Ilmu agama ni mesti diambil secara bertalaki. Mesti diambil secara bertalaki. Tidak boleh hanya sekadar semata-mata dia pergi kedai buku, beli buku, kemudian dia baca, kemudian dia faham sendiri. Dia faham sendiri, oh dah jadi alim lah macam tu. Tidak. Bahkan dia kena memahami, kena mengambilnya secara bertalaki daripada guru yang siqah. Begitu jugalah ilmu-ilmu agama yang lain. Konsepnya sama. Maka disebabkan itulah pengarang ini, Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir ini mengarang kitab ini. Mengarang kitab Sulamat Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq. Dan zaman sekarang ramai orang bila disebutkan, bila dikatakan kepada dia, jomlah kita belajar ilmu fardu ain. Lalu dia kata apa? Dia kata, oh tak apalah ustaz, saya dah belajar dah sebelum ni. Tapi bila kalau contoh di dalam surau tu kan ada program contohnya belajar kelas tafsir, kelas tadabbur Al-Quran, belajar kelas usul fiqh, belajar kelas hadis 40, datang. Bila tentang hadis, tentang syama'il dan sebagainya datang. Tapi bila belajar tentang fardu ain dia tak datang. Sedangkan apa kata ulama? Ulama kata apa? Ulama kata man syaghalahul fardu 'anil nafli fahuwa ma'zur. Barang siapa yang disibukkan dengan perkara fardu, bila disibukkan dengan perkara fardu tersebut, dia tak dapat untuk melakukan perkara-perkara yang lain, tak dapat melakukan perkara-perkara sunat. Contoh, dia sibuk mengaji, sibuk join kelas-kelas fardu ain, sampaikan dia tak sempat untuk join program-program contohnya kasidah, program-program perkara-perkara yang merupakan sunat lah kan. Tak sempat untuk datang. Sebab dia ni busy sibuk fokus kepada mengaji ilmu fardu ain. Dia cuba usaha untuk memahami ilmu fardu ain tu supaya dia dapat melaksanakan perkara-perkara yang Allah Taala fardukan ke atas dia itu dengan cara yang betul. Maka orang ni apa kata ulama? Fahuwa ma'zur. Orangnya ada keuzuran. Dia ada keuzuran. Kemudian kata ulama, wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Barang siapa yang disibukkan dengan perkara sunat, sibuk dengan perkara sunat, bila dikatakan ada program qasidah di Masjid Surau, ada program seminar, ada program daurah, daurah berkitab kan, daurah berkitab sanggup datang walaupun jauh. Tapi kalau dekat surau tu ada kelas fardu ain, dan sedangkan dia tak belajar lagi, surau tu dekat rumah dia, dekat sangat, tapi dia tak datang. Dia tak datang kan. Bila disebut program membaca kitab, kitab contohnya Sahih Bukhari, sanggup pergi walaupun jauh, walaupun 60 km daripada rumah, sanggup pergi. Orang seperti ini, apa kata ulama? Orang seperti ini dia sangka bahawasanya dia ni masya-Allah diri ni bagus kan, diri ni bagus lah. Tapi sedangkan apa kata ulama? Orang yang disibukkan dengan perkara sunat sehingga terabai perkara fardu, maka orang ini adalah merupakan orang yang tertipu. Dia dah jatuh dalam tipu daya syaitan. Syaitan ni bijak tau. Syaitan ni bijak. Sebab itu disebut dalam kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis ni membahaskan tentang tipu daya syaitan. Macam mana syaitan menipu golongan yang jahil? Macam mana syaitan menipu orang yang alim? Macam mana syaitan menipu orang yang banyak melakukan ibadah kan? Orang yang banyak melakukan ibadah, banyak qiyamul lail dan sebagainya. Macam mana syaitan menipu dia? Setiap orang itu, setiap jenis manusia itu berbeza cara syaitan menipu dia.
Kadang-kadang sampai kan tak tahu, dia tak sedar pun rupanya diri dia dah tertipu. Macam mana nak sedar? Sebab dia merasakan bahawasanya diri dia itu sibuk dalam melakukan amal soleh. Apa masalahnya? Kan? Dia merasakan seperti itu. Tapi sebenarnya pada hakikatnya dia dah jatuh di dalam tipu daya syaitan. Maka sebab itulah disebutkan apa? Barang siapa yang disibukkan dengan perkara sunat sehingga terabai perkara-perkara fardu, maka orang ini adalah merupakan orang yang tertipu. Dan inilah kebanyakannya keadaan manusia zaman sekarang. Kan? Bila bukannya kita nak kata majlis pembacaan hadis tu tak bagus, sesat. Kita tak ada pun kata majlis qasidah tu sesat. Orang yang buat tu sesat. Kan? Tidak, bagus. Majlis qasidah bagus. Majlis yang dibuat dalamnya tentang pembacaan hadis-hadis Nabi, bagus kan? Buat daurah 5 jam 6 jam untuk khatamkan hadis Bukhari contoh, ataupun untuk khatamkan Syama'il Muhammadiyah, kan? Baca hadis Nabi bagus, ada padanya keberkatan. Tapi kita kena ingat kan, kita ni ada benda yang penting dan ada benda-benda yang terpenting. Maka dahulukan perkara yang terpenting ke atas perkara-perkara yang penting. Kan? Perkara yang terpenting apa? Kalau kita tak selesai lagi belajar ilmu fardu ain, maka kita kena dahulukan untuk selesai, dan dahulukan untuk kita khatam ilmu fardu ain. Maka disebabkan itulah pengarang rahimahullah ini mengarang kitab ini. Dan perkara ni banyaklah sebenarnya. Kalau kita pergi di surau-surau pun kan, ustaz-ustaz yang mengajar ilmu fardu ain diberhentikan daripada memberi kuliah ke sana, diberi peluang pula kepada ustaz-ustaz yang nak mengajar tafsir, mengajar hadis. Dan itulah sifat kebanyakan jemaah-jemaah kan. Memang ini berlaku, realiti berlaku. Bila ustaz tu contoh dah diberi peluang, diberi kuliah tetap mengajar ilmu fardu ain, tapi setelah itu bila ada ustaz yang lain nak mengajar kitab contohnya tafsir ke dan sebagainya, sedangkan tafsir bukan ilmu fardu ain kan, maka apa mereka buat? Ustaz-ustaz yang mengajar ilmu fardu ain ni dia ditangguhkan dulu kuliahnya, diberi peluang kepada yang mengajar tafsir, hadis dan sebagainya. Sedangkan masyarakat Melayu, masyarakat kita ni, ilmu apa yang lebih diperlukan? Kita ni ilmu apa yang lebih diperlukan? Ilmu fardu ain kan. Ramai manusia jahil sebab apa? Kenapa ramai manusia jahil? Sebab tak belajar ilmu fardu ain, bukan tak belajar ilmu tafsir, bukan tak belajar ilmu hadis. Ramai manusia jahil sebab tak belajar ilmu fardu ain. Itu realitinya. Dan kita ni, cara kita untuk kita selamatkan manusia, masyarakat daripada jahil tentang ilmu fardu ain, maka kalau kita ni seorang yang, kalau kita yang memikirkan tentang, kalau kita ni memikirkan tentang suka kepada diri kita untuk terselamat di hari akhirat daripada dimasukkan dalam api neraka, maka begitu jugalah kita buat untuk orang lain. Maka kita sediakan peluang untuk masyarakat belajar ilmu fardu ain. Maka itu adalah sedikit mukadimah tentang kitab ini. Dan biasanya kalau mukadimah kita biasanya baca daripada mukadimah, tapi kali ini kita skip terus skip terus ke bab puasa. Kalau skip terus ke bab puasa ni ada banyak bab juga sebenarnya tak belajar daripada awal tu kan. Tapi tak apa dah. Ulang kaji sikit tentang bab puasa. Ulang kaji sikit tentang bab puasa. Baik. Maka kata pengarang rahimahullah, faslun kitabus siyam, kitab yang membahaskan tentang puasa. Puasa ini apa? Puasa, kalau perkataan as-siyam daripada sudut bahasa Arab, as-siyam ni maknanya adalah al-imsak. Al-imsak, menahan. Menahan tu apa? Menahan daripada melakukan satu perkara, menahan daripada berkata-kata, menahan daripada buat perkara sekian, itu dinamakan sebagai as-siyam daripada sudut bahasa Arab. Tapi kalau daripada sudut istilah,
Kalau maksud siam, perkataan as-siam menurut istilah para fuqaha. Fuqaha ni siapa? Fuqaha ni adalah ulama yang pakar dalam bidang fiqh. Kalau yang pakar dalam bidang fiqh disebut sebagai fuqaha. Tapi kalau yang pakar dalam ilmu tauhid disebut sebagai apa? Disebut sebagai mutakallimun. Mutakallimun tu orang yang pakar dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid. Kalau dalam bidang fiqh disebut fuqaha, jamak. Kalau mufrad dia faqih, seorang. Kita kata ustaz ni faqih, maksudnya apa? Dia ada kepakaran dalam ilmu fiqh. Begitu. Maka daripada sudut istilah apa dia? Daripada sudut istilah adalah imsakun 'anil mufattiri 'ala wajhin makhsus, iaitu menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa ke atas cara yang tertentu. Adalah dibahaskan dalam bab puasa bagaimanakah cara untuk seseorang itu menahan dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ada cara-caranya lah. Okey. Kemudian dalil tentang pensyariatan puasa pada firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ayat ini kebiasaannya dibaca oleh ustaz-ustaz kita. Kan sebelum nak cerita tentang puasa, ayat ini biasa dibaca oleh ustaz-ustaz kita. Dan ayat ini menunjukkan tentang pensyariatan ibadah puasa. Kutiba alaikumusiyam, telah difardukan ke atas sekalian as-siyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana ibadah puasa ini telah difardukan ke atas umat-umat sebelum kalian. Nampak? Jadi dalil ini menunjukkan tentang pensyariatan ibadah puasa. Kemudian kata pengarang rahimahullah, yajibu shaumu syahri Ramadan, wajib puasa bulan Ramadan, ala kulli muslimin mukallafin, ke atas setiap orang muslim yang mukallaf. Wajib puasa Ramadan ke atas setiap muslim yang mukallaf, yang mampu untuk berpuasa, yang mampu untuk berpuasa. Mukallaf, bila disebut mukallaf ni apa? Mukallaf ini adalah orang yang balik, orang yang berakal, kemudian sampai kepadanya asas dakwah Islam, iaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekiranya tiga perkara ini berkumpul dalam diri seseorang itu, maka dia sudah pun menjadi mukallaf. Bila dia jadi mukallaf, maka wajib ke atas dia untuk melaksanakan kefarduan-kefarduan yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan ke atas dia. Dan di antara kefarduan-kefarduan tersebut adalah ibadah puasa. Maka wajib ke atas setiap muslim yang mukallaf. Baik. Bagaimanakah sabitnya kewajipan puasa tersebut? Macam mana kita nak tahu bahawasanya sekarang ni diwajibkan ke atas kita puasa? Sama ada dengan melihat anak bulan, melihat, sama ada dengan melihat anak bulan, yang mana anak bulan ini disaksikan oleh seorang yang adil. Sebab itu menjadi fardu kifayah untuk seseorang itu melakukan muraqabah, melihat anak bulan supaya dapat menentukan adakah bulan baru sudah masuk. Kita macam mana kita kira bulan? Bukan hanya kita melihat kepada tarikh kalender, Januari, Februari, Mac, April, tidak. Bahkan kita menentukan sudah masuknya awal bulan yang baru. Contoh, dah masuk bulan Muharram. Macam mana kita tentukan bahawasanya dah masuk bulan Muharram? Dengan kita melihat anak bulan pada bulan sebelum Muharram. Zulhijjah, kan, bulan Zulhijjah.
lihat pada akhir bulan Zulhijjah. Kalau pada waktu maghrib tersebut, kalau sebelum waktu maghrib sudah melihat anak bulan, maka hari esoknya itu adalah merupakan 1 Muharram. Kita dalam bulan Islam macam mana kita kira hari yang baru? Perkiraan hari yang baru masa bila mula? Selepas maghrib. Tapi kalau ikut kalau ikut kalender apa mungkin Januari, Februari macam apa semua tu kan. Mereka mengikut kiraan hari yang baru, mereka ikut daripada mana? Pagi. Kan, daripada pagi. Tapi kalau dalam bulan Islam, hari yang baru itu start daripada selepas maghrib. Contoh hari ini kan. Hari ini contoh sekarang di bulan Sya'ban. Kita melihat bulan Sya'ban. Waktu petang, selepas maghrib, sebelum maghrib kita melihat ada anak bulan. Melihat anak bulan sebelum maghrib. Kemudian selepas itu masuk waktu maghrib, maka selepas waktu maghrib tersebut bermulalah 1 Ramadan. Bermulalah 1 Ramadan. Maka sabitnya puasa sama ada dengan melihat anak bulan. Tapi siapakah yang menyaksikan bahawa dia melihat anak bulan tersebut? Bukan mana-mana orang. Orang yang menyaksikan bahawa dia melihat anak bulan itu adalah merupakan apa? Orang yang siqah, orang yang adil. Orang yang adil, kalau dia kata saya melihat anak bulan, maka sabitlah kewajipan puasa pada bulan Ramadan ke atas semua orang mukallaf. Sabit. Lelaki, mesti lelaki. Kalau perempuan yang kata saya melihat anak bulan, maka kita tidak boleh beramal dengan penyaksian orang perempuan. Kan? Walaupun yang menyaksikan itu 3-4 orang, ustazah kata kami melihat anak bulan, maka sultan tidak boleh beramal dengan kata-kata yang dengan penyaksian orang perempuan tersebut. Dia mesti orang lelaki. Ini kenapa macam tu Ustaz? Inilah yang telah ditentukan dalam syarak. Dalam agama beginilah yang telah ditentukan. Maka mesti yang menyaksikan itu adalah orang yang lelaki, kemudian dia siqah, dia adil. Dia bukan orang yang fasik. Maka sama ada dengan cara seperti ini, melihat anak bulan, ataupun apa? Au bistikmali Sya'ban salasin, ataupun dengan menyempurnakan 30 Sya'ban. Maka contoh, pada hari yang ke-29 Sya'ban, kan, 29 Sya'ban, maka pada 29 Sya'ban tu orang yang adil ni akan melihatlah anak bulan. Adakah sebelum maghrib itu kelihatan anak bulan? Kalau sebelum maghrib itu tidak, kalau sebelum maghrib tersebut kelihatan anak bulan, maka selepas maghrib dikira 1 Ramadan. Selepas maghrib dikira 1 Ramadan. Tapi kalau contoh sebelum maghrib, kan, sebelum maghrib pada 29 Sya'ban tersebut tidak kelihatan anak bulan. Anak bulan tidak kelihatan. Maka apa akan dibuat? Maka selepas maghrib itu dikira sebagai 30 Sya'ban, kemudian lusa baru start puasa. Dan masalah ni pun dibahaskan jugalah kalau contoh, kan, sebab dia ada perincian sebenarnya tentang masalah ni. Kalau contoh di negara Malaysia tidak kelihatan anak bulan, tapi di negara Indonesia kelihatan anak bulan, dan dilihat anak bulan. Maka negara yang sama matlaknya, matlak ni apa? Matlak ni adalah tempat terbenamnya matahari, tempat terbitnya matahari itu adalah tempat yang sama, kan? Tempat yang sama. Kalau negara itu tempat terbitnya matahari itu sama. Contoh macam Indonesia dan Malaysia contohnya, kan, sama. Maka kalau Indonesia kelihatan anak bulan, tapi di Malaysia tak kelihatan. Contoh,
maka akan ikut negara yang kelihatan anak bulan tersebut. Masalah ni ada perinciannya lah, ada detailnya. Tapi saya nak sebutkan ni adalah asal masalahnya begitu. Dan asal masalah bagaimana kita nak tahu dah start bulan Ramadan, sama ada dengan penyaksian lelaki yang adil bahawa dia melihat anak bulan, ataupun dengan menyempurnakan bulan Syaban itu selama 30, menyempurnakan 30 Syaban. Contoh sekarang 29, tak lihat anak bulan, esok 30, lusa barulah start 1 Ramadan. Sama juga dengan raya pun. Raya pun macam tu. Sebab tu kan sebelum ni yang kononnya yang viral apa, tahun lepas ke 2 tahun lepas, yang kononnya kata apa, raya mengejut kan. Raya mengejut. Dia tak ada istilah raya mengejut. Ini yang sibuk kata raya mengejut ni sebab apa? Sibuk tengok kalender kan, sibuk tengok kalender kira. Sedangkan bukan begitu. Nabi SAW sabda dalam hadis apa? Kami ini adalah kaum yang kami ini bukan kaum yang mengira hisab ni. Kami tidak mengira. Jadi kami ini bukan kaum yang mengira. Tidak menggunakan hisab. Sebab itulah dalam menentukan masuknya awal bulan, bagaimana caranya? Dengan kita melihat anak bulan. Bukan hanya semata-mata kiraan. Bukan seperti itu. Ini jelas tentang masalah ni. Maka boleh diketahui salah satu daripada dua cara ini. Baik. Jadi diwajibkan ke atas siapa? Ke atas orang yang muslim yang mukallaf. Adapun kanak-kanak, sama ada kanak-kanak lelaki ataupun perempuan, sekiranya kanak-kanak itu merupakan kanak-kanak yang sudah mumayyiz, maka diwajibkan ke atas wali untuk menyuruh keduanya berpuasa setelah sempurna umur 7 tahun. Sekiranya kedua-duanya mampu untuk puasa. Kalau contoh kita ada anak 2 orang kan, dua-dua dah sampai dah sempurna umur 7 tahun. Sempurna umur 7 tahun nak masuk ke 8 tahun kan. Kemudian kedua-duanya itu mampu untuk berpuasa. Dan kemudian kedua-duanya itu sudah mumayyiz. Mumayyiz ni apa mumayyiz? Mumayyiz ni adalah kanak-kanak tersebut sudah capai kepada satu tahap, dia kalau dicakapkan kepada dia satu jumlah, satu kalam, dia memahami apa yang dicakapkan kepada dia dan dia mampu untuk membalas dengan jawapan yang betul. Macam mana kita nak tahu anak kita yang dah mumayyiz ke belum? Kita tanya dia, contoh. Tanya dekat dia. Dalam setahun ada berapa bulan? Dalam seminggu ada berapa hari? Kan? Dalam satu jam dalam satu hari ada berapa jam? Dalam satu jam ada berapa minit? Nampak? Dalam apa lagi? Soalan, bertanya kepada dia soalan-soalan yang berhajat kepada berfikir. Kalau dia mampu untuk jawab dengan jawapan yang betul, maka dia sudah menjadi mukallaf. Bukan kita tanya dekat dia, sayang abah tak? Sayang mama tak? Ini soalan tak berhajat kepada berfikir. Bukan tanya soalan macam ni. Tanya kepada soalan yang berhajat kepada berfikir. Tapi tanya soalan yang satu level dengan pemikiran dia orang lah. Jangan kita bantai tanya soalan admit pula kan. Saya dah tanya anak saya soalan admit, dia tak mampu jawab. Maknanya bukan mumayyiz. Bukan macam tu kan. Tanya kepada dia soalan yang berhajat kepada berfikir, yang selevel, satu taraf lah dengan tahap pemikiran dia. Macam tu. Tapi sebagian ulama kata apa? Sebagian ulama kata mumayyiz ni macam mana kita nak tahu anak tu dah mumayyiz? Dia boleh nak settlekan hal dia sendiri. Maknanya apa? Basuh berak dia boleh dah pandai dah sendiri. Basuh kencing pun dah pandai dah sendiri. Ambil nasi, makan pun dah pandai dah sendiri. Kan, ambil nasi dan sebagainya dah pandai dah.
Urusan-urusan seperti ni dia dah pandai dah buat. Pakai baju, pakai seluar dia dah pandai dah buat sendiri. Tak perlu kepada bantuan mak ayah dia. Maka ini kalau kita melihat anak kita dah pandai buat benda-benda ni dengan sendiri, maka dia sudah pun menjadi mumayyiz. Jadi kalau kanak-kanak itu, kalau dia dah mumayyiz dan dia mampu untuk puasa, maka diwajibkan ke atas siapa? Kewajipan itu wajib ke atas wali. Wajib ke atas wali. Kan? Wajib ke atas wali. Mak ayah lah. Mak ayah ataupun orang yang menjaga dia. Siapa yang menjaga dia? Contoh kalau mak ayah dia meninggal. Sekarang yang menjaganya adalah pakcik dia, makcik dia, atuk dia, nenek dia. Ataupun penjaga. Contoh dia hantarkan kepada rumah anak-anak yatim. Maka wali bagi anak itu adalah penjaga tersebut. Kan? Diwajibkan ke atas dia untuk dia suruh. Kewajipan tu ke atas wali. Wali kena suruh. Kalau anak tu puasa, sama ada dia puasa ataupun tak puasa, itu lain cerita. Kalau dia tak puasa, jangan kan, mula-mula dia puasa, lepas tu dia tak puasa, dia tak berdosa sebab dia belum balik lagi. Dia belum balik lagi. Kan? Kewajipan ni ke atas wali. Sebab tu kita ni bila kita jadi mak ayah, jadi pengasuh ke, kan, jadi orang yang menjaga anak tersebut, kita kena tahu apakah kewajipan-kewajipan ke atas kita sebagai seorang wali terhadap anak itu. Dan perkara ini sebenarnya ramai orang tak tahu, ramai orang jahil tentangnya. Ramai mak ayah ada anak, tapi cara dia membela anak tu tak sama macam cara dia menggembala kambing, macam cara dia bela kucing. Sama je cara dia menjaga anak, sama je cara seperti mana dia bela kucing. Dia menggembala lembu. Bela kucing macam mana? Bagi makan, kan? Sediakan tempat tidur, sediakan keperluan-keperluan kucing. Itulah. Sama juga cara dia jaga anak dia. Kan, bagi dia belanja, bagi makan, bagi pakaian dan sebagainya. Tapi sedangkan belajar ilmu agama ni, ini kewajipan ke atas mak ayah juga untuk memastikan anak dia belajar sekurang-kurangnya ilmu fardu ain. Kan? Walaupun anak kita tu belajar kos sains ke dan sebagainya, ilmu fardu ain ni kita sebagai mak ayah ni kita kena settle kan. Kita kalau kita tak mampu nak ajar anak kita ilmu fardu ain, kita yang kena settlekan bagaimana. Contoh, tentukan ustaz ke siapa-siapa ke kan yang boleh mengajar untuk ajar anak dia fardu ain, ataupun hantar anak itu kepada sekolah yang diajarkan kepadanya fardu ain. Itu merupakan kewajipan. Kewajipan ke atas kita. Maka kena menyuruh anak itu puasa. Kalau dia tak puasa tu lain ceritalah kan. Tapi kewajipan menyuruh tu, kalau anak tu dah mumayyiz kemudian dibalik, wajib ke atas wali untuk wali itu suruh. Wajib ke atas wali tersebut untuk wali itu suruh anak itu berpuasa. Maka ini adalah sedikit perkongsian tentang bab puasa. Baru mukadimah tentang bab puasa. Dia ada banyak lagi, banyak bahasan tentang bab puasa ini. InsyaAllah mungkin pada pertemuan yang akan datang lah kita akan sambung. Kerana dalam kitab ni juga dibahaskan, kalau contoh ibu yang menyusukan anak, boleh tak untuk dia buka puasa? Kalau dia buka puasa, adakah diwajibkan ke atas dia qada? Kalau orang yang tak mampu puasa disebabkan dia terlalu tua, tak mampu nak puasa, apa yang perlu dibuat? Kemudian kalau orang yang bermusafir boleh tak puasa? Boleh tak untuk dia tak puasa? Kemudian kalau dia tak puasa, adakah wajib ke atas dia qada? Ini pembahasan ini dibahaskan dalam kitab ini juga. Ibu-ibu yang mengandung contohnya kan, dalam bulan puasa, boleh tak untuk dia tak puasa? Kemudian kalau dia tak puasa, apa dia kena buat? Ini dibahaskan juga dalam kitab ini, dalam bab puasa. Ini mungkin insyaAllah pada pertemuan yang akan datang akan dibahaskan tentang masalah ini. Okey, baik. Moga-moga apa yang disampaikan pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada kalangan hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang soleh. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita dalam keadaan keimanan yang sempurna,
Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna khaira. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.